Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita masuk ke bulan Rajab yang mulia ini, yang merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Dan menjadi kebiasaan salafus salih bahawasanya mereka membaca doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan juga Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan kalimah Rajab, sebelum ada yang bertanya atau timbul persoalan, kalimah Rajab para ulama berbeza pandangan sama ada ianya boleh ditasrifkan ataupun tidak. Jadi boleh dibaca sama ada Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban atau Rajaba wa Sya'ban, wallahu alam. Dan ada di kalangan salafus salih yang mana mereka membaca doa ini 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi masih belum terlambat untuk kita membacanya, ya. Dan disebutkan dalam sebahagian kitab bahawasanya sebahagian salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Dan 6 bulan selepas Ramadan mereka berdoa agar diterima amalan mereka di dalam bulan Ramadan. Maka hidup mereka ni memang ingat sokmo, bak kata orang Kelantan. Kan? Memang ingat, memang sungguh-sungguh mengingati bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita cas kembali semangat kita dalam beramal soleh. Maka sebelum sampainya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah buatkan bagi kita tanda-tanda, checkpoint sebelum sampai ke garisan bulan Ramadan. Salah satunya ialah masuknya bulan Rajab. Maka apabila kita masuk dalam bulan Rajab, hati kita sepatutnya lebih berasa rindu kepada bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Rajab ini, antara peristiwa yang Allah Ta'ala telah aturkan sejak azali lagi sudah tertulis segala suratan takdir, termasuklah sirah Nabi SAW. Antara yang telah diaturkan cantik dengan hebat Allah Ta'ala aturkan ialah berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Walaupun kita tidak menafikan di sana terdapat khilaf di kalangan ulama tentang tarikh sebenar berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Kita tak nafikan memang ada khilaf, tetapi kita berpegang kepada pendapat yang masyhur. Rata-rata bukan sahaja di Malaysia, bahkan di negara lain pun yang ada ulama Islam, kebanyakan mereka memang berpegang bahawa di dalam bulan Rajab lah berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang agung. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andai katalah bukan bulan Rajab sekalipun, kita tidak ada masalah pada bulan mana pun kita boleh memperingati peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Kerana kita bukanlah mengejar tarikh, sebaliknya kita mengejar peristiwa yang ada di dalam tarikh tersebut, ya. Jadi untuk kita menyemarakkan lagi sambutan kita dan penghayatan kita terhadap peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, maka Kubak Center alhamdulillah telah mengadakan dan menganjurkan daurah 2 kitab. Pagi tadi sudah Ustaz, sudah berlangsung kelas yang pertama untuk daurah kitab Al-Anwarul Bahiyah.
oleh almarhum Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Dan kitab yang kedua ialah kitab kita inilah, kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj. Kitab yang kita ada ni, cuma saya mungkin baca daripada terbitan Al-Hidayah lah, sebab masa belajar dulu pakai yang ni. Jadi biasanya kita sebab yang ni yang kitab yang kita guna waktu belajar dulu, dia banyaklah tulisan-tulisannya tepi-tepi ni. Jadi saya akan baca daripada ni Al-Hidayah Publication ni, tapi kalau sekiranya ada perbezaan lafaz dan sebagainya, boleh yang hadir di depan ni boleh ingatkanlah, boleh bagi tahulah, ya. Dan kelebihan cetakan ataupun suntingan guru kita ni Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani ni, di dalam cetakan ini terdapat takhrij, iaitu disandarkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ni kepada rujukannya, kepada sumber asalnya. Dan ini penting bagi orang yang menuntut ilmu. Seboleh-bolehnya kita mestilah mengetahui rujukan ataupun sumber bagi hadis tersebut. Mana yang kita jumpa, kita nyatakan. Mana yang tak jumpa, maka jangan kita terus menafikan. Sebaliknya kita baca, ambil iktibar, dan kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah buka kepada kita ataupun orang alim yang lain untuk menemukan takhrijnya, insya-Allah. Jadi sebelum kita membaca kitab ini, kita berkenalan dahulu dengan pengarang kitab ni, iaitu almarhum Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, yang mana nama penuhnya Syekh Wan Daud. Jadi beliau ni keturunan Wan. Dan keturunan Wan ni, wallahu alam, terdapat pelbagai teori lah. Mungkin saya pun belum mendalami perkara ni. Ada yang mengatakan bahawa Wan ni biasanya dia adalah asalnya daripada Tuan. Dan Tuan ni adalah terjemahan kepada Sayyid. Jadi ada kemungkinan bahawa keturunan Wan, keturunan Tuan, mereka ni adalah Sadah. Mereka ni adalah Sayyid, iaitu jalur keturunan Nabi SAW. Oleh kerana mereka diancam oleh musuh dan sebagainya, jadi mereka tukar daripada Sayyid kepada Tuan, Tuan kepada Wan, wallahu alam. Jadi beliau iaitu Syekh Wan Daud, nasabnya ialah Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris, juga dipanggil sebagai Wan Snek Al-Fatani rahimahumullahu ta'ala. Tapi kalau nama pendeknya yang biasa kita panggil Syekh Daud Fatani, Syekh Daud Fatani, itu biasa kita sebut begitulah kalau nak sebut secara pendek. Dan beliau ini keturunannya memang keturunan orang-orang ternama, orang-orang tokoh, sama ada tokoh dalam masyarakat maupun tokoh dalam keilmuan. Memang begitulah kebiasaannya, ya. Allah Ta'ala menjadikan agama ini dipimpin dan dibimbing, dibela oleh orang-orang yang nasab keturunannya itu suci. Suci. Bukan semestinya, tapi kebiasaannya begitulah. Kalau kita lihat kan, yang memimpin tarekat-tarekat yang muktabar, nasab mereka nasab yang bagus-bagus, keturunan yang bagus-bagus, atau jamaah-jamaah yang muktabar yang dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah, kita dapati keturunannya bukan sebarangan. Maka di sini pun kita dah boleh ambil pengajaran sebenarnya, bahawasanya kalau kita nak daripada zuriat keturunan kita ni keturunan yang baik-baik, maka kita boleh menjadi sebagai orang pemula. Kita sendiri perlu untuk mendalami ilmu agama, memantapkan iman kita, taqwa kita, warak kita pada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan nanti untuk lapis pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat, hatta mungkin ketujuh sekalipun, Allah Ta'ala akan bangkitkan orang-orang yang akan memimpin umat Islam, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian Syekh Daud Fatani ini belajar di Mekah selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Kerana itu beliau ni digelar sebagai Al-Alim Al-Allamah. Al-Alim Al-Allamah. Allamah ni dia bukan sebarang ulama, bukan sebarang
bukan sebarang ulama kita boleh panggil alamah. Kita ni kadang-kadang berlebihan dalam memberikan gelaran, kan? Ustaz tu biasa je kita panggil dia alamah. Ini kita dah meletakkan gelaran bukan pada tempatnya. Jadi al-alamah ni biasanya dipanggil kepada orang yang menguasai banyak bidang ilmu. Bagi dia bidang tafsir boleh, nahu boleh, balaghah pun boleh. Tanya dia dalam bidang hadis boleh, sirah boleh, fiqh boleh. Tauhid lagi lah boleh. Tauhid tu memang semua ulama mesti kena mahir tauhid. Sekurang-kurangnya perkara yang wajib diketahui dalam ilmu tauhid. Jadi kalau seorang itu mahir dalam pelbagai bidang, maka layak dipanggil al-allamah. Dan begitulah hal keadaan Syekh Wan Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Beliau ni digelar Al-Allamah. Dan beliau wafat di tanah Hijaz, dimakamkan di Taif. Makamnya berdekatan dengan makam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya pun belum sempat menziarahinya dan belum sempat mengetahuinya pun. Walaupun dah beberapa kali juga pergi. InsyaAllah mudah-mudahan diberi kesempatan lah untuk berjumpa dengan orang yang boleh menjadi penunjuk jalan. Kerana kita di Nusantara ni kita terhutang budi kepada beliau. Berkenaan dengan tahun kelahiran dan tahun kewafatan, yang ni banyaklah pendapat berkenaan dengan masalah ini. Kerana orang dulu ni memang dia tak catat pun. Lahir-lahir macam tu lah. Kan? Kalender pun silap-silap tak ada kat rumah. Jadi tahun kelahiran, tahun kewafatan ni tidak dapat diketahui secara pastilah. Kalau ada sekalipun mungkin ada pendapat lain dan sebagainya. Cuma ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 1847 Masihi. Ada juga yang mengatakan pada tahun 1265, 1265 Hijrah. Dan lain-lain. Apa pun kita tahulah bahawa beliau ni lama lah, jauh daripada kita. Tapi tidaklah terlalu jauh. 18 tu makna kata zaman-zaman sebelum daripada ada TV dan sebagainya lah. Tapi masih lagi ketika itu maksudnya belumlah terlampau lama. Kerana itu kita masih boleh faham insya-Allah kitab-kitab beliau dengan sedikit bantuan daripada guru-guru kita. Dan beliau ni memang ulama yang banyak mengarang kitab. Di antaranya Kifayatul Mubtadi fi usuli i'tiqadil mursyidin. Ni dalam bab tauhid. Yang kedua ialah Risalatut Ta'alluqi fi Kalimatil Iman. Antara yang lain ialah Hidayatul Muta'allim wa Umdatul Muallim. Antara yang lain juga ialah Sulamul Mubtadi. Furu'ul Masail. Furu'ul Masail ini sudah diperbaharui cetakannya. Furu'ul Masail wa Usulul Wasail. Bughyatut Tullab, antara kitab yang hebat, kitab rujukan dalam fiqh. Dan pelajar pondok memang dia belajarlah kitab-kitab ni. Dan kitab yang masyhur di kalangan orang-orang awam, banyak pada satu ketika dahulu banyak diajarkan di masjid-masjid sebelum munculnya kitab-kitab moden seperti fiqh manhaji dan sebagainya. Salah satu daripada kitab beliau ini memang masyhur, diajarkan di masjid-masjid, surau-surau dalam fiqh ibadah. Apa dia? Iaitu kitab Munyatul Musalli. Anugerah ataupun pemberian kepada orang yang menunaikan solat. Jadi kitab ni pun hamba pun sempat belajar juga dengan Ustaz Azhar Hashim, kitab Munyatul Musalli ini. Dan beliau ini, Syekh Daud Fatani ini, memang orang yang terkenal dengan kesolehannya, waraknya, memang orang yang hebat. Dan ada sumber yang mengatakan bahawa memang beliau ini, Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala ini, memang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Baik. Dan banyak karamah yang disebut-sebutkan oleh para ulama. Kalau kita tanya ataupun muzakarah, berbincang dengan
pelajar pondok lagilah mereka banyak mengingati manaqib, biografi dan juga karamat-karamat ulama-ulama seperti beliau ini. Di antara yang saya ingat yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Azhar Hashim hafizahullah semasa belajar kitab Muniyatul Musalli, kata beliau ketika beliau diperintahkan oleh Raja Siam, ada yang kata Raja Kedah, yang penting raja lah, untuk menulis satu panduan untuk orang-orang Islam menunaikan solat dengan cara yang betul. Itulah nak mengarang kitab Muniyatul Musalli itulah. Syekh Daud Fatani ni mengarang tanpa rujukan. Nak kata punya alim beliau ni. Dan Syekh Daud Fatani rahimahullahu ta'ala mengarang tanpa rujukan, dan raja melihat beliau sedang menulis, mengarang kitab. Pada satu hari raja tengok dia sedang mengarang kitab tanpa rujukan. Maka datang ataupun timbul dalam hati raja ni, betul ke Tok Syekh ni ke main bubuh je, main salin, main tulis je. Kan? Confident je kan. Jadi oleh kerana raja ada prasangka ketika itu, maka Allah zahirkan karamah pada jari Syekh Daud Fatani. Maka ketika itu keluar cahaya pada jari Syekh Daud Fatani, dan memang pada masa itu pun memang Syekh Daud berhajat kepada cahaya kerana waktu malam. Jadi dengan cahaya yang keluar daripada jari telunjuk Syekh Daud Fatani itu, Syekh Daud Fatani boleh melihat apa yang beliau tulis, tanpa perlu kepada pelita. Jadi tulis elok je. Bila raja tengok macam tu, raja pun kata, ini bukan calang-calang orang ni. Kalau benda tu boleh keluar, cahaya tu boleh keluar daripada jarinya, maka ini bukan sebarangan orang lah. Dan banyaklah karamah yang lain yang disebut-sebutkan, dinukilkan. Boleh dikatakan mutawatir jugalah, sebab dari zaman berzaman kisah-kisah tu diriwayatkan, dan yang menceritakannya pun bukan seorang dua, bahkan ramai. Di pondok-pondok biasa disebutkan begitu. Baik. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan pembacaan kitab ni, sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Syekh Wan Daud Al-Fatani rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi kalau mengikut catatan saya masa belajar dahulu, kitab ini ialah kitab yang pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu berkenaan dengan tajuk ini. Kitab yang paling lengkap dan paling awal yang menceritakan tentang kisah Isra' Mi'raj dengan lengkap dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab banyak, antaranya Isra' Mi'raj oleh Imam Najmuddin Al-Ghiti yang juga menjadi rujukan bagi Syekh Daud Fatani. Dan dikatakan juga inilah kitab pertama beliau. Bukan saja kitab pertama yang ditulis dalam Isra' Mi'raj, bahkan kitab karya pertama beliau. Itu yang sempat saya salin lah. Jadi dalam pembacaan kitab ni mungkin saya tidak menghuraikan semuanya. Kerana kita kalau boleh nak khatam dalam masa yang ditetapkan. Ya, jadi apa yang kita akan hurai ataupun berikan sedikit komentar ialah apa yang dikomentarkan oleh guru kami lah. Mana tempat-tempat yang diberikan ta'liq ataupun huraian, maka itu kami hurailah. Kita hurai. Kalau tak ada, kita jalan sajalah. Ya. Dan mungkin Ustaz Fahmi pun dalam pembacaan kitab Al-Anwarul Bahiyah mungkin ada penjelasan lebih lagi berkenaan dengan peristiwa ini. Sebab Al-Anwarul Bahiyah lebih mudah kitabnya berbanding kitab ini. Kitab ni bahasanya bahasa lama, jadi kita lebih kepada baca dan faham zahir makna macam tu saja. Ya. Kerana kalau kita nak urai satu-satu mungkin agak lambat lah. Al-Anwarul Bahiyah, ibarat kitabnya itu tidak perlu penjelasan yang banyak. Jadi huraian konten ataupun cerita Isra' Mi'raj tu mungkin lebih dapat dihuraikan lebih banyak lagi, insya-Allah. Baik. Kalau dalam sini dimulakan macam mana? Bismillah kan.
wa bisanadina al-muttasil ila al-imam al-allamah al-alim ar-rabbani al-syekh Wan Daud al-Fatani rahimahullahu ta'ala qala fi kitabih Kifayatul Muhtaj. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Jadi Syekh Daud Fatani rahimahullahu ta'ala telah memulakan kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita pun selalu kita sebut dalam mukadimah kitab bahawa tujuan dimulakan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrabbilalamin ialah supaya untuk meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dan juga berkat. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah atau bismillah atau bilhamdillah fahuwa aqta' fahuwa ajzam fahuwa abtar. Ada pelbagai riwayat tentang hadis tersebut. Jadi dalam riwayat yang kita sebut tadi, Nabi SAW menyebutkan kepada kita bahawa semua perkara yang penting yang tidak dimulakan dengan bismillah atau dengan alhamdulillah, maka ianya terputus daripada rahmat Allah. Jadi kita seboleh-bolehnya kita mulakan perkara-perkara yang penting dengan bismillah. Kemudian Syekh mengatakan lagi, Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bini'amin la tuhsa. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hamba-Nya dengan beberapa nikmat yang tiada terhingga. Pun sama juga dimulakan dengan Alhamdulillah kerana hadis tadi. Dan juga dengan kita menyebutkan Alhamdulillah, kita mengingati nikmat Allah Ta'ala yang banyak yang tidak terhingga kepada kita. Kerana kita memang disuruh untuk mengingati nikmat Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, hatta walaupun hanya sekadar kita mengelipkan mata, itu pun adalah nikmat daripada Allah. Kerana apa? Kerana kalau kita ni tak dibenarkan, Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk mata kita berkelip, maka payahlah. Kalau dia buka saja, maka mata kita pedih. Kalau tutup saja, maka kita tak boleh kerja, tak boleh buat kerja. Jadi kelipan mata itu pun kata Al-Hasan Al-Basri adalah nikmat daripada Allah. Ustaz dah maklum dah benda ni. Memanglah dah maklum. Memang dah maklum. Nikmat Allah ni memang kita sebut benda yang kita tahu. Dan itu yang kita tahu, kata Al-Hasan Al-Basri. Yang kita tidak tahu, nikmat yang kita tidak tahu, kita tidak sedar, sebenarnya lebih banyak daripada apa yang kita sedar. Jadi menyebut nikmat Allah ni bukanlah satu benda yang sia-sia. Nabi SAW pernah datang kepada satu kumpulan sahabat yang tidak berpakaian. Bahkan ada di kalangan mereka yang mana pakaiannya tidak mencukupi, sehingga mereka terpaksa berselindung di sebalik sahabat yang lain yang cukup pakaian. Mereka duduk di bawah pohon, satu pokok. Mereka duduk dan mereka buat sesuatu. Maka Nabi SAW tanya, apakah yang kamu buat? Kata mereka, kami sedang menyebut-nyebut nikmat Allah. Tengok. Dia berkumpul hanya untuk sebut nama Allah, nikmat Allah. Kalau kita hari ni, takkan buat majlis hanya semata-mata menyebut nama nikmat Allah. Kan? Cubalah mengajar hadis ke, Sahih Bukhari ke, baru nampak hebat sikit. Tak ada. Apa kata Nabi SAW? Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan, segala puji bagi Allah kerana wujudnya di kalangan umat aku suatu kumpulan, suatu golongan yang aku sendiri diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Allahu Akbar. Nabi SAW sendiri diperintahkan untuk duduk bersama dengan mereka. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan rahmat Allah dan salamnya atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kalau dalam saya ni mereka, kalau sini hambanya. Kena tengok yang jawi, asalnya daripada hamba ke mereka, wallahu alam. Oh betul, maaf. Mereka. Yang hamba tu atas tu kan?
Yang kedua tu mereka. Mereka. Jadi Syekh Daud Fatani ni lama duduk Mekah. Mungkinlah Syekh Daud Fatani menggunakan kata ganti nama mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min babi ta'zim. Kerana nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mukaddimah ini Syekh Daud Fatani menunjukkan pada kita bahawa Syekh Daud Fatani ni mengaplikasikan ilmu balaghah. Di mana dalam ilmu balaghah, kalau kita ni nak dipanggil sebagai seorang yang fasih ataupun seorang yang baligh, bukan baligh, baligh tu orang yang baligh, yang apa kata dah cukup umur, yang baligh, yang mana kata-katanya itu memberi kesan pada orang. Jadi dalam mukadimah itu kita selitkan perkara yang kita akan sebut dalam ucapan kita, dalam kitab kita. Contohnya kitab kita itu nak sebut tentang tentang puasa. Maka kita kata alhamdulillah allazi farada alaina as-siyam wal qiyam. Kemudian wassalatu wassalamu ala khairi man shama wa qam. Begitulah lebih kurang. Segala puji bagi Allah yang telah memfardukan siam iaitu puasa dan juga menjadikan qiyam sebagai sunat, amalan sunat pada malam hari. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang sebaik-baik manusia yang melakukan puasa dan juga qiyam. Jadi dalam mukadimah tu telah diselitkan sedikit hint, sedikit petanda, petunjuk terhadap apa yang akan dibicarakan dalam isi kitab. Dan itulah yang dilakukan oleh Syekh Daud Fatani. Wa ala alihi wa ashabihi zawil fadailil lati la tustaqsa. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tiada dapat dihingga. Jadi Syekh Daud Fatani rahimahullah ta'ala juga turut menyertakan selawat kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana menurut masyayikh kami, di antaranya Syekh Mahmud Said Mamduh, Syekh Ali Jumaah, mereka mengatakan bahawa setelah dikaji keseluruhan selawat-selawat yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak didapati satu selawat pun yang tidak ada menyebut keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua selawat mesti ada sebut alihi atau ali Muhammad contohnya. Mesti ada disebutkan keluarga. Kalau tak ada, bolehlah kongsikan dengan kita. Kita pun bukanlah pandai sangat. Kalau ada selawat yang tidak menyebut maka bolehlah kita tolong kongsikanlah kepada kita. Kita nak tengoklah. Jadi atas dasar itu, kalau kita lihat di Mesir, biasanya mereka kalau selawat mereka akan sebut ali. Begitu juga dengan para habaib. Mereka akan kata sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana apa? Kerana sunnah. Ada setengah orang dia bertigai kan, dia kata kenapa ali? Kenapa tak macam orang lain sallallahu alaihi wasallam? Kerana sunnah, itu je jawapan dia. Nak buat macam mana? Kerana sunnah. Kerana didapati semua selawat yang warid ni apa? Warid ni yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang semuanya ada ada disebutkan keluarga. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya memang ada. Memang ada. Dan juga kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita juga perlu selawat kepada sahabat? Berkenaan dengan sahabat ni, memang selawat yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya tidak disebutkan sahabat. Jadi timbul persoalan, kenapa kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahaja? Ni maknanya keluarga, ahli keluarga. Sahabat tak ada ke? Sahabat kalau kita boleh masukkan, baguslah, macam Syekh Daud Fatani. Tapi kalau kita tidak masukkan, tak apa, tak ada masalah. Sebab sahabat juga disertakan ataupun dimasukkan dalam pengertian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan satu qaul, berdasarkan satu pendapat ulama. Jadi itu, kalau kita selawat Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanpa menyebut ashab, maka kita niat ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam tak ada masalah. Kerana sebagian ulama mengatakan alu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu taqiyyin. Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah semua orang yang bertakwa. Termasuklah sahabat. Ya.
Dan kenapa perlu kita selawat ke atas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana jasa mereka terlalulah banyak, ya. Mereka telah menyebarkan Islam habis-habisan, sehingga mati mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan 124 ribu orang sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada'. Tetapi yang dikebumikan di tanah Hijaz hanya belasan ribu sahaja. Jadi ke mana yang lain? Yang lain adalah bertebaran ke seluruh alam. Bertebaran ke seluruh dunia. Kubur-kubur sahabat bertebaran di seluruh dunia. Kerana apa? Kerana menyebarkan agama. Kerana itu kita perlu menyanjung sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci para sahabatku. Fawallazi nafsi biyadih law anfaqtum mithla uhudin zahaba ma ballagtum nisfa muddihim. Demi Allah yang menguasai jiwaku, sekiranya kamu menginfakkan satu gunung emas sebanyak atau sebesar gunung Uhud, itu tidak menyamai dengan infak para sahabat walau separuh daripada cupak. Bukan satu cupak, separuh cupak. Separuh cupak. Sahabat infak separuh cupak, kita infak sebesar gunung Uhud. Bukannya duit, emas tulen. Nabi SAW kata kita tak boleh, kita punya sedekah tu, infak kita tu tidak boleh menandingi infak yang dilakukan oleh sahabat. Allahu Akbar. Kerana mereka punya jasa. Jadi kemudian Syekh Daud Fatani mengatakan wa ba'du fahadha. Jadi kalau kita dalam ucapan kita menyebutkan amma ba'du ataupun wa ba'du, dari segi kaedah bahasa Arabnya mestilah disusuli dengan fa. Contoh kita kata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du fa. Mesti kena ada fa. Wa ba'du fa hadza ta'liqun latifun fi kullin minal Isra'i wal Mi'raj. Adapun kemudian daripada itu apa? Kemudian daripada selepas daripada alhamdulillah dan juga selawat, selepas semua-semua tu, maka ini adalah suatu ta'liq. Ta'liq ni maksudnya suatu coretan, suatu komentar, coretan yang sedikit pada menyatakan tiap-tiap daripada Isra' wal Mi'raj. Wa sammaituhu bi kifayatil muhtaji fil Isra'i wal Mi'raj. Dan ku nama akan dia dengan kifayatil muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj. Dan Syekh Daud Fatani tak terjemah di sini nama kitab. Yalah sebab beliau ni orang Arab lah kan. Dah 30 tahun duduk Arab. Jadi sampai tak perasan kifayatil muhtaj ini bahasa Arab. Kifayah maksudnya ialah mencukupkan. Al-muhtaj orang yang berhajat. Fil Isra'i wal Mi'raj. Dalam perkara Isra' Mi'raj. Jadi kita ni semua berhajat kepada penceritaan dan pendetailan, perincian kisah Isra' Mi'raj. Maka Syekh Daud Fatani kata kifayatul muhtaj. Kitab ini diharapkan mencukupkan orang yang berhajat nak tahu tentang Isra' Mi'raj. Ja'alahu Allah Ta'ala khalisan liwajhihil karim. Telah menjadikan dia Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang maha mulia. Allahu Akbar. Ini betapa ikhlasnya Syekh Daud Fatani kan. Sampai beliau ni tulis untuk ingatkan diri kita dan juga untuk ingatkan beliau ketika beliau menulis. Mudah-mudahan kitab ini menjadi suatu yang ikhlas, yang ditulis semata-mata kerana Allah. Kerana apa? Kerana amalan yang ikhlas saja diterima oleh Allah. Amalan yang ikhlas yang akan dikekalkan hasil kerjanya oleh Allah Ta'ala. Ya, kita kalau nak tengok seorang ulama itu, kita tak boleh lah nak mengukur ulama kan. Tapi dia cerita dia beginilah kan. Ketika mana Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengarang kitab Muwatta'. Ni dalam ni ada tak Muwatta'? Ada Ustaz? Tak ada? Ada tu. Kitab Muwatta' ni kitab berkat. Kitab Muwatta' yang dikarang oleh Imam Malik ni, ketika Imam Malik mengarang atau menyusun kitab Muwatta', jadi ada orang datang kepada beliau dan tanya, wahai Imam Malik, mengapakah kamu mengarang kitab Muwatta'? Sedangkan ulama lain sudah pun mengarang kitab Muwatta'.
Memang ada. Sebelum Imam Malik, ada kitab-kitab yang lain yang dipanggil Muwatta' juga. Jadi kenapa kamu karang? Maka kata Imam Malik, maka lillahi baqiyah atau baqa. Saya pun tak pasti. Apa yang ditulis kerana Allah, dengan niat semata-mata kerana Allah, maka itulah yang akan kekal. Dan hari ini kitab Muwatta' siapa yang kekal? Kitab Muwatta' siapa yang ditulis, yang masih lagi dicetak, diajarkan, dipelajari, disyarahkan, diterjemahkan? Kitab Imam Malik. Kerana tingginya ikhlas beliau. Sebelum beliau ada je. Contoh kitab Muwatta' Al-Imam Ibni Abi Dhib. Beliau ada mengarang kitab hadis juga, namanya Muwatta' juga, Muwatta' Ibni Abi Dhib. Tapi mana dia sekarang kitab tu? Lenyap di telan zaman lah. Kan? Salah kita jugalah sebab kita tak khidmat kitab tu. Tapi nak katanya bahawa antara tanda keberkatan kitab tu ialah bila kitab tu sampai sekarang diamalkan, dibacakan. Macam kitab kita ni, itu tanda ikhlasnya penulisnya, pengarangnya pada Allah Ta'ala. Dia ikhlas pada Allah Ta'ala. Macam tu lah kalau kita kan buat madrasah ke, pondok ke. Kalau kita lihat kan, madrasah yang pengasasnya terkenal dengan warak, dengan taqwa, dan beliau mengasaskan pondok itu dengan wang yang halal, bukan daripada syubhah. Kita akan dapati madrasah itu, pondok itu kekal sampai sekarang kan, macam pondok-pondok yang terkenal kan, pondok Pasir Tumbuh dan sebagainya. Itu tanda pengasasnya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bahkan pengarang matan Ajurumiyah, beliau setelah beliau tulis kitab itu, matan itu, beliau kata, wahai Allah, kalau sekiranya saya tulis ini bukan kerana-Mu, wahai Allah, Kau tenggelamkan matan ini. Maka diletakkan di atas permukaan air, diletakkan di permukaan sungai atau laut, dan didapati tak tenggelam, terapung dia. Tanda ikhlas. Allahu Akbar. Baik. Ini peringatan untuk kita jugalah, supaya kita ikhlaskan diri kita. Ja'alahu Allahu Ta'ala khalisan liwajhihil karim, nafi'an li talibihi yaumal ma'ab. Lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, yang kami berkatkan kelilingnya supaya kami perlihatkan dia beberapa tanda ajaib kudrat kami, bahawasanya ia itu amat mendengar dan amat melihat. Kalau Ustaz Hazri tulis ia itu ke ia? Ya. Cantum. Ya itu. Kadang-kadang kita lah yang duduk zaman moden ni kan, kita ya itu tu kita tak tahu asal usulnya. Ya itu tu sebenarnya ia itu. Atau dalam bahasa Arabnya huwa. Ia tu maknanya dia. Itu tu merujuk kepada yang belakang tu lah, yang marji' dia. Jadi ia itu nanti akan banyak ni. Ia itu. Maksudnya ialah ia. Perkara yang sebelum ni yang disebutkan tu. Ia iaitu Allah Ta'ala amat mendengar dan amat melihat. Saya tengok sikit catatan. Kata guru kami Ustaz Hazri, kata ulama, setiap yang dimulakan dengan subhana, maka itu menunjukkan bahawa itu memang hanya semata-mata kudrat daripada Allah. Tidak ada campur tangan daripada manusia atau makhluk lain. Allah. Jadi Isra' Mi'raj ni memang kuasa Allah Ta'ala. Sebab tu tak ada alat ke apa. Adalah burak, tapi burak tu maksudnya hatta burak sekalipun, ia bukanlah makhluk yang di bumi ni. Allah yang datangkan dia. Jadi subhana, bila sebut subhana ni, kata ulama, ia menunjukkan sepenuhnya kudrat daripada Allah Ta'ala. Perkara lain pun kudrat Allah juga, tapi yang dikaitkan dengan subhana dalam Quran, maksudnya itu lebih menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala.
Okey, baik. Faedah tersebut, bila kata faedah ni dalam kitab Jawi ni biasa tengah-tengah syarah tu tiba-tiba ada faedah. Faedah ni bahasa mudah lah kita nak bagi orang awam faham kalau kita mengaji kitab Jawi. Faedah ni maksudnya suatu perkara yang bermanfaat tetapi dia tidaklah mempunyai kaitan langsung dengan topik yang dibicarakan. Tapi benda tu macam secara selingan diselitkan supaya kita dapat mengambil manfaat. Contohnya macam sekarang ni kan. Kita sedang membicarakan tentang ayat Subhanallazi asra bi abdihi. Lalu Syekh Daud Fatani mendatangkan hadis berkenaan dengan kelebihan tasbih. Nampak tak? Tapi adakah kitab ni nak cerita tentang kelebihan tasbih? Tak, kitab ni nak cerita tentang Isra Mi'raj. Tapi oleh kerana dia sebut Subhana, satu tu je sebut, maka terus terlintas di fikiran muallif, musannif, pengarang. Oh, ada ni hadis berkenaan dengan kelebihan tasbih subhanallah ataupun subhanallah lah. Maka dibawakan, dituliskan, jadilah dapatlah kita macam kata bonus. Walaupun kita belajar ni untuk faham Isra Mi'raj tapi dapat juga bonus tentang kelebihan tasbih. Faedah tersebut di dalam kitab, dalam syarah Mi'raj Ghaiti. Kitab ni ada di rumah saya ni. Nama pengarang ni ialah Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Al-Ghaiti lah, Al-Ghaiti. Kalau mengikut sinilah, kalau Ustaz ni, Ustaz Azri, Ghaiti ke Ghaiti? Ghaiti, betul lah tu. Ghaiti. Imam Najmuddin Al-Ghaiti ni kalau siapa yang ada sanad Bukhari, biasanya memang lalulah beliau. Lalu nama beliau, seingat saya lah. Bagi Syekh Qalyubi, asal kitabnya Syekh Qalyubi tapi kemudiannya disyarahkan oleh maaf ini saya tak ingat sama ada asal kitab daripada Imam Al-Ghaiti kemudian syarahnya Imam Qalyubi ataupun sebaliknya. Tersebut dalam syarah Mi'raj Ghaiti, maksudnya kitab yang dikarang oleh Imam Najmuddin Al-Ghaiti, bagi Syekh Qalyubi tersebut di dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi alfa marratin fi kulli yawmin faqad ishtara nafsahu minallahi bima'na faqad ishtara nafsahu minallah bima'na a'taqaha minan nar. Barang siapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sungguhnya telah menebuskan dia dirinya daripada Allah, yakni dimerdekakan dia daripada api neraka. Dapat dah satu amalan. Boleh kita amalkan insya-Allah. Kita amalkan subhanallah berapa kali? 1000 kali. Dengan niat agar Allah Taala bebaskan kita daripada neraka. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin fi kulli yawmin ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali pada tiap-tiap hari, diampunkan dosanya, dan jikalau ada ia seumpama, dan jikalau ada ia tu maksudnya walaupun dosa itu sebanyak seumpama buih di laut sekalipun. Allahu Akbar. Ini hadis ni sahih ni. Disahihkan oleh Imam Ibnul Arabi dalam syarah Tirmizi yang namanya Aridatul Ahwazi. Dalamnya ada tak? Ada disebut kan? Hasan sahih. Imam Tirmizi. Imam Tirmizi pun dia kata Hasan sahih. Jadi boleh amal insya-Allah. Ya. Dan juga hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Kalau Imam Tirmizi kata hasan gharib, dalam syarah Tirmizi Imam Ibnul Arabi, kitab syarahnya nama Aridatul Ahwazi, beliau kata sahih. Lagi tinggi. Sahih. Kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha mi'ata marratin bil ghadati wa mi'ata marratin bil ashiyyi kana kaman hajja mi'ata hajjatin wa man hamidallaha kadzalika kana kaman ghaza mi'ata ghazwatin wa man hallalallaha kadzalika kana kaman a'taqa mi'ata raqabatin wa man kabbarallaha kadzalika
lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bimithli ma utiya bihi illa man qala mithlahu aw zada alaihi. Barang siapa mengucap tasbih akan Allah Ta'ala, maksudnya menyebutkan subhanallah 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang, adalah seperti mereka mengerjakan 100 kali haji. Dan barang siapa mengucap alhamdulillah seperti demikian itu, adalah ia seperti mereka yang perang sabilillah 100 perang. Dan barang siapa mengucap tahlil seperti demikian itu, adalah seperti mereka yang memerdekakan 100 sahaya. Sahaya ini maknanya hamba. Dan barang siapa yang mengucapkan takbir seperti demikian itu, tiada didatangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia, melainkan mereka yang mengucap seumpamanya atau lebih atasnya. Maknanya tidak ada orang yang mendapat kelebihan fadilat, pahala seumpama dengan kelebihan yang dia perolehi, melainkan orang yang sama buat macam dia atau lebih daripada dia. Maknanya dia baca lebih. Allahu Akbar. Yang ni ada disebut tak? Hasan Gharib. Oh, ini Hasan Gharib. Oh. Hasan Gharib. Jadi kadang-kadang menjadi perangai juga, perangai orang kita ni kan, bila ada hadis tu fadilatnya tidak setanding dengan amalan, maka terus dinafikan kadang-kadang. Ini satu perkara yang perlu kita ubah. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang mana menyebutkan tentang amalan yang sedikit pahalanya besar. Maka kerana itu jangan kita terus prasangka bila ada hadis yang menyebutkan dengan amalan yang sedikit pahalanya 100 haji. Sama pahalanya macam perang fisabilillah 100 perang. Tidak semestinya apabila amalan tu sedikit pahalanya besar, itu menunjukkan hadis itu adalah palsu. Tidak. Itu ialah petanda tapi bukan semestinya. Palsu tak palsu, dia punya kayu ukurnya ialah sanad. Jadi kerana itu jangan mudah-mudah kita menafikan. Kalau tidak, maka banyaklah hadis-hadis yang sahih atau hasan yang kita nafikan. Contohnya hadis berkenaan dengan doa masuk pasar. Kan, kita ni semua dah berkeluarga, hari-hari masuk pasar, beli ikan, beli sayur, beli udang, beli buah lah apa benda. Masuk pasar tu kita baca doa. Kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca doa masuk pasar itu, Allah Taala bagi dia 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan pahala. Dan kalau mengikut riwayat lain, ada lagi lah kelebihan yang lain. Jadi baca doa je pun, masuk pasar baca doa begitu. Dan hadisnya hasan. Hadis hasan. Banyak lagi lah contoh lain kan. Ada amalan yang menyebabkan boleh dapat pahala haji, umrah. Bahkan seorang itu apabila dia tidur dengan niat tahajud, maka Allah bagi pada dia pahala tahajud walaupun dia tidur sampai ke subuh. Maka oleh kerana itu, bila kita jumpa hadis-hadis macam ni, amalan yang sedikit, ganjarannya besar, jangan terus kita menafikan. Kalau kita tak nak amal pun, kita diam sajalah. Mulut kita ni kita diam. Takut-takut memang benar itu adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah 70 alf marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah 70,000 kali, maka sungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah. Kalau mengikut yang kami belajar dahulu, tidak dijumpai. Betul lah. Sama juga. Dalam ni pun sama. Tidak ditemui sumber hadis ini dan statusnya, tetapi terdapat hadis yang lain yang membawa maksud yang sama dengannya, iaitu riwayat As-Suyuti dari Al-Bazzar dalam Al-Jami' As-Saghir. Menurut Imam As-Suyuti, hadis tersebut adalah sahih. Memang dalam Jami' As-Saghir ada. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ini bahawa sayugianya dikerjakan segala perkara tersebut itu. Sayugia itu maksudnya ialah sayugia. Hadis keempat tadi kalau ada dalam kitab ma ata bihi man kot. Ata bihi. Atau utia. Ata bihi, tapi ustaz baca utia bihi. Apa bezanya?
Oh, maaf saya tak perasan. Kalau Ustaz Hazri, Ustaz Aziz boleh atap. Atta ya? Dalam tabak Ustaz, Utiah. Ma atabihi. Dia nak majhul. Okey. Dalam saya punya ni ma utiyabi. Ini memang kalau kita nak clarify betul-betul memang kena tengok rujukan asal lah dalam Sunan Tirmizi. Tetapi kita boleh taujihkan. Kita boleh taujihkan, maknanya boleh dorongkan kedua-dua baris ini dengan ke arah makna yang betul. Kalau atabihi maksudnya ialah apa yang dia, iaitu orang yang bertasbih itu datangkan dengannya. Maknanya lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bimithli ma atabihi illa man qala mithlahu aw zad. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bimithli ma atabihi. Bimithli ma atabihi. Apa yang datang dengannya. Boleh ditaujikan atabihi maksudnya sawab yang datang dengan asbab, dengan sebab amalan tadi. Kalau utiya bihi, sawab yang didatangkan kepada dia, ganjaran yang didatangkan kepada dia. Yang datang siapa? Allah datangkan, Allah berikan kepada kita. Kalau atabihi, ganjaran tu datang kepada dia, ganjaran tu datang kepada dia dengan bihi, dengan amalan itulah, dengan amalan yang dilakukan tadi. Tapi kalau kita tengok terjemahan Syekh Daud Fatani kata yang didatangkan. Jadi kalau mengikut apa yang zahir terjemahan Syekh Daud ni, seolah-olah beliau cenderung kepada membacanya sebagai utiyah berdasarkan terjemahan beliau lah. Apa pun kita cuba tengoklah dalam sumber yang asal dalam Sunan Tirmizi. Cuma kalau mengikut apa yang Syekh Daud Fatani, beliau kelihatan seperti cenderung untuk membaca bimithli ma utiya bihi. Kerana itu dalam terjemahan ustazah kita ni, ustazah apa nama dia? Lupa dah. Nuraini, Ustazah Nuraini Abu, jazahallahu khairan katsira. Beliau memang bariskan utiyah, selari dengan terjemahan Syekh Daud. Okey, baik. Sikit berkenaan dengan hadis la ilaha illallah 70,000 kali. 70,000 kali. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ini. Daripada beberapa hadis ini bahawa sayugia ni maknanya sewajarnya, sepatutnya lah dikerjakan. Maknanya Syekh Dr. Fatani kata, kalau dah tahu dah beberapa hadis ni, dah nyatalah kelebihan-kelebihan beberapa hadis ini, maka sepatutnya amal lah, bukan belajar je, amal lah. Tu katanya. Sayugianya dikerjakan segala perkara tersebut itu kerana adalah hikayat daripada seorang muda daripada ahli kasyaf. Ini kisah ni masyhur. Hatta dalam Fadilat Zikir, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi pun ada sebut kisah ni. Ya. Seorang daripada ahli kasyaf. Ahli kasyaf ni maknanya orang yang soleh, yang Allah kurniakan dia karamah. Karamah ni banyak bentuk. Salah satu bentuknya adalah dia dikurniakan kebolehan untuk melihat perkara yang setengah perkara yang gaib. Bukan dia sendiri yang boleh, tapi Allah Ta'ala yang singkap hijab. Kita tak boleh tengok perkara gaib ni, bukan apa, sebab ada hijab di depan kita. Jadi kalau Allah singkap hijab itu, maka kita boleh lihat. Kita boleh melihat. Maka ada setengah ahlullah, orang yang rapat dengan Allah, dikurniakan karamah yang mana mereka boleh melihat sesetengah, bukan semua, sesetengah perkara yang gaib. Maka ada seorang pemuda ni daripada ahli kasyaf, mati ibunya. Maka ia kerjakan panggilan bagi kematiannya dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak. Dan adalah pada mereka itu seorang syekh daripada ahli sufi. Maka tatkala berhimpun mereka itu, maka hasillah bagi orang muda itu berubah warnanya. Hasillah ni sebab dia terjemah direct daripada bahasa Arab, hasalalahu, terjadilah. Hasalah tu terjadi.
Maka hasillah, maksudnya ialah maka terjadilah bagi orang muda itu berubah warnanya. Maknanya mukanya, memek mukanya itu berubah, warna mukanya berubah dan berteriak dan menyesal. Menyesal maknanya mengeluh. Maka ditanya oleh orang yang hasillah daripada demikian itu. Maka katanya, aku lihat ibuku senya. Dalam Ustaz Hazri sebut apa? Senya maknanya hanya bahawasanya maksudnya. Aku lihat ibuku senya telah dibawa ke neraka dan ia seksa di dalam neraka, dan adalah Syekh Sufi itu kena pelan-pelan. Orang kitab lama ni dia tak ada noktah. Jadi kisahnya macam mana? Ibunya meninggal. Pemuda ni ahli kasyaf meninggal. Jadi dipanggil orang ramai. Ya. Dipanggil orang ramai untuk tak disebutkan, wallahualam. Dipanggil orang ramai, maka dalam ramai-ramai itu ada ahli sufi. Maka tiba-tiba dalam majlis itu, tiba-tiba pemuda ni berteriak dan mengeluh. Maka ditanya kenapa? Kerana dia kata kerana aku melihat. Kenapa dia boleh lihat? Kerana dia kasyaf. Aku melihat ibuku sedang diazab. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh tadi, Syekh Sufi itu orang lain selain daripada yang pemuda tadi. Dan adalah Syekh Sufi itu mendengar ia akan perkataannya itu. Syekh Sufi yang duduk dalam majlis itu, dia dengar pemuda itu mengatakan bahawa ibunya sedang diazab. Adalah Syekh Sufi itu mendengar ia akan perkataannya itu, dan adalah baginya itu maksudnya ialah di sisi Syekh Sufi itu. Baginya maksudnya bagi Syekh Sufi itu zikir yang sudah disediakan bagi dirinya 70,000. Maksudnya Syekh Sufi ni dia ada dalam diri dia satu set 70,000 la ilaha illallah. Ini kalau kita tanya kita ni ada tak satu set 70,000 la ilaha illallah? Dah buat ke belum? Jangankan yang hadir, saya ni pun belum pasti lagi jawapan dia. Kita ni sepatutnya itulah, kita azam lah insyaAllah mulai hari ni. Kita sediakan satu set la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah 70,000 kali. Dia tak semestinya sekaligus. Kalau sekaligus lagi afdal lah. Tapi kalau rasa banyak komitmen kan, nak masak asam pedas lah, nak kenapa, nak cebok anak lah, nak sental bilik air, banyak kerja rumah kan, kita boleh buat secara berperingkat-peringkat. Tapi kena ingat lah, jangan salah bilangan, jangan kurang. Kena ada satu set 70,000 la ilaha illallah kita simpan, kita ingat dalam fikiran kita. Jadi Syekh ni kata, bila dia dengar pemuda ni mengatakan bahawa maknya sedang diazab, maka Syekh ni teringat, oh aku ni pernah buat satu set la ilaha illallah 70,000 yang sudah disediakan bagi dirinya. Asalnya dia buat untuk diri dia. Maka berkata ia pada dirinya, hai Tuhanku, bahawasanya telah aku sediakan zikir 70,000 bagi diriku, dan aku saksi akan dikau. Ni pun bahasa Arab ni sebenarnya. Ushhiduka. Aku jadikan kau sebagai saksi, wahai Allah. Dan aku saksi akan dikau bahawasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini. Maknanya Syekh tadi, dia niat, wahai Allah, kau jadikan 70,000 la ilaha illallah yang aku telah zikir untuk diri aku ni, jadikan ia untuk ibu pemuda ini. Maknanya kata, ni macam kita buat tahlil lah, kita hadiahkan pahala. Maka tiada selesai cita hati Syekh itu. Maka tiada selesai cita hati Syekh itu dengan demikian hingga berdirilah orang muda itu tertawa-tawa. Maknanya belum sempat Syekh itu habis niat dia tu, belum sempat dia cakap, wahai Allah, aku sedekahkan 70,000 la ilaha illallah ni kepada ibu makcik, ibu pemuda ni. Belum sempat dia habiskan ayat niat tu dalam hati dia, cita tu maknanya niat. Tiba-tiba pemuda ni berdiri dan dia ketawa. Ketawa ni, dia tak kalah ketawa kan, orang mati nak ketawa benda kan. Ketawa ni, wallahualam lah, yang saya tahulah, ini terjemahan direct translation daripada dhahika, bahasa Arab. Jadi dhahika ni, terjemahan directnya memang ketawa lah. Tapi boleh juga diterjemahkan sebagai gembira yang teramat sangat. Pemuda ni, tiba-tiba dia bangun dalam keadaan gembira yang teramat sangat. Maka ditanya orang baginya akan dia. Orang tanya, ni kenapa pula ni? Tadi sedih, ni sekarang gembira pula. Maka berkata, ya telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka, dibawa ke syurga. Maka berkata Syekh itu, Syekh yang ahli sufi tadi,
maka terhasil bagiku daripada dua faedah. Suatu tu maknanya satulah. Suatu maknanya satu. Perkara yang pertama, sahih kasyafnya orang muda itu. Dia kata, daripada kisah ni aku dapat dua faedah. Dua perkara yang aku dapat ambil pengajaran. Pertama, betul lah pemuda ni ahli kasyaf. Sebab aku tak cakap pun dengan dia yang aku sedekahkan 70,000 la ilaha illallah. Tapi dia boleh, tiba-tiba dia boleh respon macam tu. Maknanya memang betul lah dia kasyaf. Sahih lah kasyafnya orang muda itu. Dan keduanya, sahih hadis. Hadis itu sahih. Jadi ini pun, perkara ni pun menjadi perbahasan ulama' lah. Adakah boleh kita mensahihkan hadis dengan perantaraan kasyaf? Kan? Dari segi mustalah hadis ialah kita nak sahihkan hadis ni, kita melihat daripada syarat hadis sahih yang 5 itu. Tetapi di sisi ahli sufi, kasyaf yang mu'tabar daripada orang yang mu'tabar juga boleh dianggap sebagai tashih bagi hadis tersebut. Ada asatizah kita pun sedang mengumpulkan hadis-hadis yang disahihkan oleh ulama' melalui perantaraan kasyaf. Tak silap saya, Ustaz Khafid sedang buat 40 hadis berkenaan dengan perkara ni. Kita doakan mudah-mudahan dapat disempurnakanlah kitab itu. Ya, jadi perkara ni perkara yang khilaf lah. Tapi khilaf itu sebab lain bidang. Ini ahli hadis, ahli tasawuf. Ala kulli hal, la ilaha illallah itu memang kelebihannya warid daripada Nabi SAW. Bahkan la ilaha illallah itu ialah afdalul zikr, sebaik-baik zikir setelah Al-Quranul Karim. Jadi oleh kerana itu, kita sediakanlah la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah yang banyak. Ya, apalah salahnya kita amalkan 70,000 ni? Kalau sekiranya betul, alhamdulillah dapat kita fadilat. Kalau tak betul pun dapat kita kelebihan umum. Kelebihan umum yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah mukhlishan biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk dalam syurga. Ini memang hadis yang sahih, tanpa terkait dengan angka 70,000. Jadi kalau kita tak dapat yang kelebihan khusus untuk 70,000 itu, kita dapat yang kelebihan umum bagi ucapan la ilaha illallah dengan ikhlas. Maka tidak ada ruginya kita beramal dengan perkara ni lah. Daripada kisah ini ada dua faedah, dan guru kami Ustaz Hazri hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, beliau mengatakan ada faedah yang lain sebenarnya. Faedah ketiga apa dia? Iaitu sampainya pahala yang disedekahkan kepada si mati. Ni pun penting juga, sebab boleh kata setiap tahun lah saya ni ditanya tentang masalah ni. Sampai ke Ustaz kita buat tahlil ni, sampai ke pahala kepada si mati? Kalau jawapan kasarnya, tunggu matilah, kita tengok nanti sampai tak sampai. Tu jawapan ni lah, jawapan power lah kan. Kalau jawapan ilmiahnya, jumhur ulama' mengatakan sampai. Habis tu yang yang Imam Ibn Kathir kata dalam tafsirnya bahawa yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya tak sampai. Jawapan kita pertamanya itu Imam Ibn Kathir yang kata. Yang keduanya, apa yang beliau kata tak semestinya ulama' mazhab Syafi'i lain kata juga macam tu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah apa yang kalau betul lah Imam Syafi'i kata tak sampai, maka ia ditakwilkan dalam erti kata tidak sampai kalau tidak diniatkan atau didoakan. Tapi kalau diniatkan, didoakan, maka sampai. Buktinya ialah Imam An-Nawawi menukilkan daripada Imam Syafi'i juga. Dalam kitab Riyadhus Salihin, ya, kalau tak silap saya, bahawasanya Imam Syafi'i mengatakan mustahab dikhatamkan Quran di sisi kubur orang yang mati. Apa faedahnya kita khatamkan seluruh Al-Quran untuk si mati kalau ianya tak sampai di sisi Imam Syafi'i? Jadi oleh kerana ada dua nukilan daripada Imam Syafi'i, dua-dua ni perlu diselarikan. Itu yang ulama' kata, maksud kata-kata Imam Syafi'i tak sampai tu, yang kata tak sampai tu, kalau baca saja memanglah tak sampai. Baca saja memang tak sampai lah. Yang kata sampai pula macam mana? Yang kata sampai itu kalau kita masukkan dengan doa. Sebab itulah bila baca Yasin tu, bacalah sekali doa tahlilnya tu. Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah. Sehinggalah
summa thawaban misla thawabi dzalika ma'a mazidi birrika wa ihsani ila ruhil marhum. Dimasukkan dalam doa. Jadi sampai insya-Allah. Sebab dimasukkan dalam doa. Kita doakan, wahai Allah, Kau sampaikanlah pahala yang saya baca ni kepada arwah fulan bin fulan. Masalahnya kita itulah, kita kadang-kadang terlupa nak tengok kan maksud doa tahlil yang kita selalu duk baca tu. Kita baca dia maksud dia, baru faham konsep apa benda yang kita nak buat ni sebenarnya ni, tahlil ni. Ada juga ulama mengatakan bahawa kalau memang Yasin, La ilaha illallah itu memang dilakukan oleh anak kepada si mati, kan? Macam saya, ayah dah tak ada kan, kita baca Quran, kita baca Yasin, kita khatamkan Quran. Ada juga ulama mengatakan itu kalau tak diniatkan pun memang sampai pada dia. Sebab apa? Sebab kalau bukan kerana dia sekolahkan kita sekolah agama, nescaya kita tak boleh baca Quran. Kerana asbab dia sekolahkan kita sekolah agama. Bahkan memang ayah saya pun mengajar Quran. Memang dia guru tajwid, mengajar di masjid-masjid di surau, di wilayah dahulu. Kalau bukan kerana ajaran yang dia sampaikan, ilmu yang disampaikan itu, maka kita pun tak boleh baca Quran. Jadi seorang anak memang kalau dia baca Quran bila-bila masa, sama ada dia niatkan atau tak niatkan, sama ada didoakan atau tak didoakan, memang sampai. Kerana apa? Kerana itu adalah hasil pekerjaan yang dia buat ketika dia hidup. Ayah kita memang ayah kita yang menanam benih, kita ni hasil dia. Maka memang sampai. Jadi jangan risaulah, insya-Allah. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wallahu alam. Kita berhenti di sini insya-Allah. Saya kalau mengikut pengalaman sebelum-sebelum ni, setiap hari kena baca 7 muka surat. Kalau mengikut inilah, baru dia khatam. Kalau tak, dia tak khatam. Jadi hari ni kita dapat baca 5 je sebab ada mukadimah tadi. Tapi insya-Allah pada sesi yang akan datang kita cuba nilah, cuba speednya. Insya-Allah. Tak cukup tak apa, kita tambah lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kita bacakan ini, amal-amalan yang disebutkan, Allah Ta'ala beri kita kekuatan, taufik, hidayah untuk kita dapat amalkan dan kita sampaikan insya-Allah. Sehingga bertemu lagi pada esok hari. Esok kita akan mulakan sesi pagi. Bermula daripada esok kita jadual kita untuk Kifayatul Muhtaj ialah pada pukul 9 pagi insya-Allah. Begitulah juga dengan hari-hari yang seterusnya sehingga khatam. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga bertemu lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.